Subhanallah. InsyaAllah. Jadi itu antara langkah kalau orang tanya Ustazah, anak saya degil Ustazah, kalau cakap depan menjawab, cakap masa dia tidur, dia takkan menjawab. Tapi kalau dia mahir sangat menjawab, kan, tengah tidur pun dia jawab. Biasanya tak. Jadi anak kita tak akan menolak, nasihat je. Nak, abang jadi abang yang baik. Abang sulung contoh. Anak lelaki sulung mencabar sikit kan. Jadi abang yang rajin, jadi contoh pada anak-anak, pada adik-adik. Jadi contoh yang baik. Ulang. Nampak dia dah tidur. Dia tak akan menjawab. Tapi satu ketika mesej tu melekat masuk ke dalam minda separa sedar. Saya nak sentuh sikit lagi pasal minda separa sedar. Okey. Puan nama siapa tadi? Puan Erni. Puan dah nikah berapa tahun? 15 tahun nikah. Sayang tak suami? Sayang. Jawapan standard sayang. Okey, sayang sangat suami kan? Okey. 5 hari lepas suami pakai baju warna apa? Saja je nak test. 5 hari lepas suami pakai baju warna apa? Tak ingat kan? Okey. 5 hari lepas Puan Aini pakai baju warna apa? Tak ingat juga kan? Kita punya sendiri pun tak ingat kan 5 hari lepas. Bukan lama sangat. Baiklah, Puan Aini nikah 15 tahun. 15 tahun yang lepas, masa hari pernikahan pakai baju warna apa? Ingat? Warna peach. Yang 15 tahun yang lepas ingat, yang 5 hari yang lepas tak ingat. Kenapa? Apa yang membezakan? Sebab hari istimewa, sangat nostalgik, betul tak? Dia sebenarnya dia masuk dalam minda apa? Minda separa sedar. Dia kekal lama. Minda separa sedar ni 70%, ya, minda sedar 30% saja. Sisa badan kita semua dikawal oleh minda separa sedar. Ini satu ilmu metafizik lah, bolehlah baca. Walaupun orang kata mengarut je ilmu ni, dia bertentangan dengan akidah, tak. Itu salah satu ilmu saintis lah. Kaji tentang otak kita. Banyak perkara yang kita simpan kepada minda separa sedar yang mana kita takkan lupa. Antara kawan yang kita sayang sekolah menengah, kita ingat. Tapi ada kawan yang kita baru kenal, jumpa 2 hari lepas, dah tanya nama hari ni, nama siapa dah? Padahal baru 2 hari lepas tanya, baru semalam tanya. Kadang pagi tadi kan tanya, jumpa puan nama siapa masa salam tadi kan. Ini tanya lagi, baru dalam berapa minit. Nama siapa puan? Tak ingat. Malah puan cakap tadi tu pun saya dah tak ingat sekarang. Tapi nak cakapnya sebab apa? Kita tak masuk dalam minda separa sedar tu. Tapi kenangan yang manis, yang kuat, yang kita memang bagi kesan dalam nostalgia kita, dia akan masuk, kita boleh sebut terus je. Masya Allah. Sama juga bila kita nak pasak sesuatu, kita bisik dalam keadaan minda separa sedar, dia akan masuk dalam. Anak kita satu ketika berubah akhlak dia sebab masuk ke dalam minda dia, jadi abang yang baik, jadi contoh pada adik-adik. Sebab kalau minda sedar kita pesankan, ada waktu dia ingat nak jadi kakak yang baik, dia jadi kontrol, jadi kakak yang baik. Tapi banyak keadaan dia tak ingat pun dan dia perlu jadi kakak. Dia lagi adik daripada adik dia. Okey, subhanallah. Kita nak tengok ni yang kita sediakan ni. Cantik di mata, anggun di hati, indah peribadi. Ini tajuk yang diberikan hari ini kan. Jangan bersedih, jadilah wanita yang paling bahagia. Subhanallah. Bahagia tak semua ni? Betul bahagia? Okey, saya tanya lagi sekali. Bahagia tak semua ni? Ada yang tak jawab? Ada insya-Allah macam antara dua, bahagia dengan derita semuanya. Okey, kalau saya tanya wanita di sini, apa sumber bahagia? Allah Subhanahu Wa Taala. Kan. Rasanya jawab yang tu je kan. Tapi hakikatnya kita tak jadikan Allah sumber bahagia kita. Itu hakikat sebenar. Okey, kalau saya tanya puan tudung merah. Puan tudung merah, betul ke puan? Kecil lagi. Puan. Ni tudung peach, tudung merah. Puan, sedar tak ni puan pakai tudung merah? Sedar? Ya. Apa sumber bahagia puan? Oh, student. Tapi puan? Tak. Cik. Okey, bertukar. Sorry. Cik. Cik adik. Bahagia tak sekarang? Jawab je bahagia. Jawapan standard. Bahagia. Tu senyum tu bahagia kan? Okey. Apa sumber bahagia? Dah, confused dah. Kamu senyum kenapa sekarang? Sekarang senyum kan? Sebab apa senyum?
Tak tahu, senyum saja-saja. Okey, siapa yang nak jawab? Dia rasa dia bahagia sekarang sebab apa? Siapa nak jawab? Puan, sebab apa? Sebab ada baby. Tengok dia bawa baby, geramlah pula. Berapa bulan tu? 7 bulan. Comel je kan? Peserta paling muda. Okey. Subhanallah, baby ni kan untung kan jadi baby, tapi kita pernah jadi baby. Kalau kita tengok, seronoknya jadi baby, kita lupa kita pernah jadi baby. Kan baby ni, ya Allah, senyum, suka, tapi baby pun stres. Sebab buktinya dia menangis, betul kan? Maksud dia pun stres. Bila keluar je ke bumi, dulu-dulu di alam rahim, bila keluar je daripada perut, pertama kali dia menangis. Sebab dia tahu keluarnya ini alam yang penuh dengan ujian, dengan penuh pancaroba. Dia tunjukkan stres dia dengan menangis sebab dia lapar. Mungkin dia sejuk. Dia bagi tindak balas. Ya kan, betul kan? Dia kata, faham Ustazah ni, saya pun stres. Bila tengok Umi, Abi bergaduh contohnya. Sebab emosi kita, baby memang boleh rasa. Kadang menyusu tu kan sambil marah. Menyusu tu sambil mulut tu tak puas hati dengan ayah dia kan. Sebab air susu tu yang keluar pun berbeza. Dengan waktu gembira air susu keluar lain, waktu bahagia air susu lain. Emosi ibu memang akan terkesan kepada emosi anak, baby, lagilah yang dalam perut. Subhanallah. Okey, kita untuk memilih bahagia ataupun tidak itu pilihan kita. Sebenarnya kita ada banyak sebab untuk bahagia berbanding sebab untuk derita. Betul atau tidak? Tapi kadang bahagia, sumber bahagia tu banyak sangat. Allah uji sikit saja. Kita fokus kepada sumber derita, akhirnya kita tak nampak sumber bahagia. Contoh, ada seorang wanita, bukan seorang sebenarnya, ramai sangat. Walaupun saya dah berhenti kerja sebagai perunding cara, walaupun dah berhenti sebagai kaunselor, tapi mesej tak pernah berhenti. Ustazah, kehidupan saya gelap Ustazah. Saya dah tak mampu nak teruskan kehidupan. Sebab apa? Punca suami curang contohnya. Suami ada perempuan lain. Suami main dengan isteri orang lain. Suami sekian-sekian. Itu sebenarnya memang satu ujian yang berat bagi seorang wanita. Ustazah, saya dah berkorban untuk dia. Ustazah, saya lahirkan anak dia 6 orang Ustazah. Saya habiskan seluruh kehidupan saya. Memang sangat kecewa. Yang kahwin 30 tahun, betul tak? Yang kahwin 20 tahun, tiba-tiba suami terlibat dengan wanita yang lebih muda. Kasih sayang, perhatian, ya Allah. Orang lelaki kalau angau, lelaki tua kalau angau lebih dahsyat daripada lelaki muda. Lelaki purba. Kan? Banyak kes saya umur dah 60, umur dah 50, angau dengan perempuan muda, sampai dia cakap Ustazah, sampai tahap gambar perempuan tu tidur sebelah dia, kan tidur tak katil, dia kena tidur bawah. Gambar perempuan tu duduk sebelah tidur. Kadang pasal laptop, gambar perempuan duduk. Ya Allah, saya kata takkan Pak Cik jadi macam tu, Tuan Haji ni. Dia kata Ustazah kena buatan kot. Kan. Mungkin kena manderam. Cerita manderam ke, buatan ke, kena sihir ke, tu nombor 2. Sekarang apa yang Hajah nak buat? Apa usaha Hajah? Nak selamatkan. Jangan pandang suami tu yang membuat keburukan, tapi pandang Allah sedang uji Hajah dan Allah sedang uji suami. Jadikan suami tu anggap dia sedang sakit. Macam mana nak buat? Lepas tu muka dia kan sedih, menangis je. Mesej tak habis-habis, sedih, menangis, sedih, menangis. Saya pun tanya, Hajah ada anak berapa orang? Ada 6 orang. Anak, macam mana keadaan anak? Semua berjaya Ustazah, semua dah nikah sekarang ni. Hajah ada adik-beradik? Ada Ustazah, ada adik-beradik. Lepas tu ada mak ayah lagi? Ada yang mak ayah ada. Saya kata, Hajah sekarang ni macam ni. Kalau Hajah berterusan sedih, menangis sampai anak-anak balik duk tengok mak kuru tak lalu makan sebab ayah ni ada masalah. Betul kan? Sekarang Hajah kena tengok Hajah ada banyak lagi sumber bahagia. Puan ada banyak sumber bahagia. Sekarang ni sementara suami tengah sakit tu, suami tengah sakit, habiskan masa dengan anak-anak. Minta izin dengan suami pergi rumah anak seorang-seorang. Lepas tu habiskan masa pula dengan adik-beradik. Adik-beradik dah lama tak kontak. Adik-beradik dah lama birthday dia kita tak bagi hadiah. Ada tak kawan-kawan Puan ada kawan? Ramai. Saya ada ramai kawan-kawan dah lama tak kontak. Ini masanya. Sebenarnya kita ada ramai lagi manusia lain yang kita boleh dapat kasih sayang. Tapi ramai mana seorang wanita bila kahwin dengan suami, dia fokus pada suami semata-mata. Kasih sayang dia, perhatian dia, khidmat dia, kasih sayang semua pada suami. Dia lupa dia pun perlu bagi kasih sayang pada adik-beradik dia, pada anak-anak dia, pada cucu dia, pada kawan-kawan dia.
Dia kata, dan ramai yang ambil teknik ni. Tak apa, puan buat je. Minta je dengan suami nak pergi berjalan dengan kawan-kawan. Contoh, suami izinkan, okey lah. Nak pergi rumah anak seminggu 2 minggu. Sampai ketika suami sendiri rasa kesunyian. Suami sendiri yang cari balik isteri ni. Suami sendiri rasa, hari tu menangis-nangis, teruk. Suami rasa macam dia kuat, dia ada kesuweto. Sebab tengok isteri menderita semuanya. Dia rasa dia memang, dia buat macam mana pun isteri tetap akan, maksudnya akan menderita, dia jadi rasa puas hati. Dia rasa dia sangat mendominasi isteri dia. Tapi bila tengok isteri dia boleh teruskan kehidupan, isteri boleh relax walaupun dia buat perangai macam ni, dia mula merasa menagih. Dia akan menagih perhatian daripada isteri itu. Maksudnya yang saya nak sampaikan, kita ada banyak sumber bahagia, tapi ramai mana wanita kerana suami saja, sebab suami saja, kawan dia lupakan, adik-beradik dia lupakan. Baru je dalam bulan lepas seorang ibu dia jumpa saya, mula dia mesej, masa tu saya belum pergi umrah, saya balik umrah dalam 5 hari lepas. Dia bagi satu kata, Ustazah tolong doakan anak perempuan saya baru kahwin setahun lebih. Sekarang ada masalah dengan suami sekian-sekian. Teruk sangat masalah suami dia. Gini. Saya tanya soalan apa? Saya minta maaf. Sejak anak perempuan ini nikah dengan suami, macam mana hubungan dengan adik-beradik, dengan puan, dengan suami puan? Dia kata memang Ustazah, anak dia ni lepas saja nikah, semua suami belaka. Sampai adik-beradik kecil hati. Yang selama ni hidup 20 tahun dengan adik-beradik. Betul tak? Yang sama ni bergolsen dia, berkasih sayang dengan adik-beradik. Tiba-tiba bila nikah je, adik-beradik terus lupa. Birthday adik-beradik tak ada nak ucap, berkumpul semua suami saja. Dan bila dia diuji dengan suami, Ustazah keadaan dia sangat teruk. Baru setahun nikah diuji dengan suami. Keadaan kurus kering, Ustazah tak lalu makan, asyik menangis je. Saya kata mungkin sebab dia melupakan orang yang pernah berkasih sayang. Ya, dengan saya pun Ustazah dia kurang, dengan ayah dia pun kurang. Sebab alasan dia lepas nikah, kedudukan suami nombor 1. Betul kan? Ramai orang perempuan salah faham macam tu. Sedangkan kita datang daripada siapa? Ibu bapa kita. Dan kita datang sebelum ini kita ada jalinan kasih sayang kuat, silaturahim dengan adik-beradik kita. Jadi saya kata ini satu teguran kepada anak puan. Ingatkan dia balik, bagi tahu dia kami ada, puan ada, adik-beradik ada. Bersama dengan dia. Baliklah sekali-sekala untuk sama bagi support pada dia, kuat untuk menghadapi ujian daripada suami. Subhanallah. Okey, alhamdulillah. Jadi sebab utama untuk bahagia kita ada banyak sebab untuk bahagia berbanding sebab untuk derita. Okey, kita buat muhasabah sikit. Tak boleh, tak payah bergerak. Tengok ya gambar ni. Kita nak bahagia, berjaya, selesa, kaya, gembira, ceria, dihargai, disayangi, disuka, dipuji, dihormati. Betul tak? Yang ni kita nak kan? Nak kaya, orang suka, orang puji, orang hargai. Kadang ada 100 orang yang suka kita, ada seorang tak suka. Duk highlight yang tu lah. Aku pelik lah, macam mana dia boleh tak suka aku? Macam tu kan. Aku tak pernah buat salah apa-apa pun dengan dia. Macam mana kita boleh declare kita tak pernah buat salah? Aku tak pernah cari pasal dengan dia. Rasanya aku ni jenis yang tak cari masalah. Kan main duk puji diri sendiri ni. Tak puas hati bila ada seorang tak suka kita. Ada seorang yang kecam kita. Ada seorang yang hentam kita. Subhanallah. Siapa kita yang tidak ada buat salah dan buat silap? Nabi sendiri sebut al-insanu la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia tidak akan sunyi, tidak akan terlepas daripada buat salah dan juga lupa. Hakikatnya hidup kita mengalami kegagalan, kesukaran, tekanan, konflik, tidak dihargai, dizalimi, dianiaya, tikam belakang, dikutuk, diumpat, dikhianati, dimarah, maruah dipijak, dihina, dimaki. Betul atau tidak? Betul ke tidak ni? Rasa tak berapa betul, rasa kita banyak yang ni Sebab kita memang nak yang ni, kita fokus yang ni. Antara ini, ni, kadang orang tikam belakang, kadang orang mengumpat. Sedih tak kalau kita tahu orang ngumpat kita? Kita buat apa bila kita tahu orang tu ngumpat kita? Baru semalam kita belanja dia makan. Hari ni orang pun datang. Ada seorang hamba Allah datang. Kau semalam belanja dia makan. Kau tahu tak dia ngumpat kau belakang? Awak belanja dia makan. Tahu tak dia ngumpat awak belakang? Dia ngumpat apa? Orang tu pun cerita. Ini pengadu domba ni. Pengadu domba lebih besar daripada, dosa dia lebih besar, lebih berat daripada pengumpat. Sebab kalau kita mengumpat berdua kan, ngumpat ni, dua orang ni mengumpat,
Ustazah ni apalah ceramah. Tak apa-apa, ngumpat tu. Saya tak tahu, betul kan? Diorang duduk bisik ataupun mesej. Rupanya mesej berdua, ngumpat berceramah. Contohlah kan. Saya tak tahu. Elok je lepas tu makan sama-sama, ambil gambar. Betul kan? Sampai balik, saya tak tahu. Tapi kalau tiba puan bagi tahu saya, Ustazah tahu tak? Yang jadi MC tadi dia cakap macam ni pada Ustazah. Saya ni ya Allah sampai hati MC tu nampak macam baik. Habis. Akan timbul rasa benci, adakah timbul rasa tak suka walaupun lepas tu kan. Pada MC ni lepas tu dah insaf bertaubat nasuha contoh kan. Lepas tu mesej balik, walaupun datanglah berapa kali mesej, mesti tegian juga yang dia umpat. Betul tak? Betapa bahayanya penyakit ataupun pesakit pembawaan penyakit pengandu domba. Sebab itu dosa pengandu domba lebih berat daripada dosa pengumpat. Antara dosa yang tidak diampunkan dan yang banyak diazab di alam kubur adalah pengandu domba. Masya Allah. Na'udzubillah. Sebab dia akan memutuskan hubungan silaturahim. Ada antara dua orang yang berbeza. Jadi kalau ada orang mengumpat dengan kita, kita akan umpatlah ni. Sebab pengumpat takkan seorang-seorang. Kau sedang buat apa tu kan? Ngumpat. Mengumpat tak ada seorang-seorang. Tak ada. Kadang kita cakap kan, saya tak ngumpat, saya cuma dengar je. Saya tak ngumpat, saya cuma dengar je. Samalah tu. Yang mengumpat, yang mendengar, umpatan kedudukan sama. Sebab pengumpat takkan boleh mengumpat tanpa ada yang mendengar. Betul tak? Jadi kita nak letak kedudukan kita level baik sikit kan. Saya tak ngumpat, saya cuma dengar je. Sama. Tak ada yang mengumpat tu boleh ngumpat seseorang tanpa kita jadi pendengar setia. Kadang mengumpat tu sambil mengumpat, sambil istighfar. Astaghfirullah, betul ke Ustazah tu macam tu? Ya Allah, astaghfirullah. Ngumpat tu istighfar. Ya Allah, Allahu Akbar. Betul ke? Nampak tak? Sebenarnya tak ada nilai pun istighfar ataupun zikir kita bila kita selang dalam buat maksiat. Itu maksiat tu mengumpat tu. Kalau hari ni kita sedih mendengar orang kita umpat, kadang-kadang kita boleh batalkan balik pahala yang dah sedia ada. Contoh kan, kita dah belanja dia makan semalam. Hari ni pengandu domba bagi tahu, awak belanja dia makan McDonald. Macam tu kan. Belanja makan McD. Awak tahu tak dia ngumpat awak semalam dengan berapa orang? Dia mengata apa? Terus hari ni elok semalam dapat pahala belanja makan. Hari ni cakap, aku tak halal aku belanja semalam. Betul tak? Sebab itu saja pahala kita boleh hangus. Dan untuk mengubat hati kita yang diumpat orang, kalau saya lah, tak apalah dia umpat saya pun pernah umpat orang lain. Kita sebenarnya saling umpat mengumpat, betul tak? Kita, kalau kita sedih, kita diumpat oleh orang lain, kita kena ingat, kita sendiri pun selalu umpat. Jadi, kalau kita nak berhenti diumpat oleh orang lain, syaratnya berhenti mengumpat orang. Senang ke susah nak berhenti mengumpat? Betul, susah. Yang berceramah ni pun sama ni. Sama, memang susah. Kadang tak sengaja. Kan kat traffic light. Kadang bukan mulut mengumpat. Adalah orang parking, naik motor, berpeluk laki perempuan, siku. Mulut tak cakap apa. Sudah dah mengata orang tu, tak kenal tu. Takkan nak buka cermin, dek minta maaf tadi mengata. Tak ada. Orang tu dah berlalu, kita tak kenal, ya Allah. Saya kan sebab saya dah selalu dengan kerja dengan bahagian berurusan dengan bahagian puak kuasa yang tangkapan ni. Orang yang buat jenayah syariah, buat maksiat, yang kena tangkap tangkap khalwat dan semuanya ni kan, orang-orang muda. Bila saya bergaul dengan mereka, kadang program tu saya pagi sampai petang satu hari dengan pelaku jenayah syariah. Yang minum arak, yang apa lagi? Nombor ekor, yang khalwat semua ni kan. Bila saya bersama dengan diorang, saya baca luahan perasaan, mereka ni yang sangat sosial ni datang daripada keluarga yang porak-peranda. Mereka mesti akan salahkan siapa? Mak ayah saya yang salah sebab tak didik saya. Tak pernah ajar saya semayang, tak pernah ajar saya tentang ni. Mak sendiri bawa lelaki balik rumah, ayah sendiri selalu curang gini-gini. Saya terlibat dengan ni sebab saya ketagihan video lucah contoh. Kenapa terlibat dengan aktiviti pelacuran? Saya ketagihan tengok video lucah. Sebab apa? Ayah saya ajak saya daripada kecil tengok video lucah. Bila saya baca, akhirnya kita jadi kesian. Bila kita tengok orang muda buat maksiat, color rambut, duduk lepak laki perempuan peluk-peluk, sepatutnya yang keluar pada mulut kita, ya Allah berilah aku hidayah dan diri hidayah. Itu bahasa Melayu lah. Tapi kalau doa bahasa Arabnya,
Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Tapi kita niat terus, ya muqallibal qulub sabbit qulubana. Ya Allah, tetapkanlah hati kami. Niat sekali orang yang kita tengok buat maksiat tu atas jalanmu ya Allah dan dalam ketaatan kepadamu. Tapi bahasa Melayu ialah senang kan. Oh ya muqallibal qulub, tak ingat-ingat orang tu pun dah berlalu kan. Jadi kita doa je, ya Allah berilah kami hidayah. Apa doa ustazah baru nak cari apa kan? Ya muqallibal qulub, itu doa daripada Nabi SAW. Tapi kalau bahasa Melayu, Allah Maha mendengar, Allah yang Sami' dan Allah yang Maha memahami, Allah sangat faham. Ya Allah berilah kami hidayah. Rupanya, hikmahnya kalau hari itu kita keluar daripada rumah, kita pergi shopping kompleks. Shopping kompleks. Shopping kompleks. Kita tengok ada perempuan tua, dah pun, tapi pakai baju ketat. Pernah tengok tak? Dah tua pakai legging. Lepas tu badan tu berlipat-lipat tu. Kita kira 3 lipat pakai baju ketat juga. Dah ada lipat-lipat tu pakai ketat juga. Mulut tu laju je mengata, betul tak? Kadang mengumpat, mengata. Masa kita mengata orang lain, kita dalam keadaan sombong. Sebab sombong kenapa? Kita rasa kita lebih baik daripada dia. Kita tak tahu perakhiran hidup kita macam mana, perakhiran orang tu macam mana. Yang terbaik rupanya kalau 10 makcik lah yang berlipat-lipat kita jumpa hari tu, kita takkan terkeluar, ya Allah dah tua macam ni, tak sedar diri. Kalau badan elok, macam tu pula keluar. Kalau slim tu lain lah. Ada kadang terkeluar macam tu. Slim tak slim memang tak boleh dedahkan aurat. Rupanya hikmah lepas ni sebab kita dah belajar, terus doa. Ya Allah berilah kami hidayah. Terus niat untuk makcik tu. Ya Allah berilah makcik ni hidayah. Macam tu kan. Macam bagus sangat. Bila cerita pasal hidayah, jangan mula dengan doa pada orang lain. Diri kita. Kita yang paling perlu hidayah Allah. Sebab takut masa kita doakan orang tu supaya dapat hidayah, kita rasa kita ni orang baik. Rupanya kita doakan untuk dia hidayah, kita sedang rasa kita lebih baik daripada dia. InsyaAllah ya, seramai mana kita doakan untuk orang lain, Allah akan jaga zuriat keturunan kita, anak cucu kita. Sebab mulut dia, nenek dia ni, kita ni esok jadi nenek ni, selalu doakan cucu orang lain, Allah akan jaga zuriat keturunan kita berkat kita suka doakan untuk orang lain. Itu kan hadis Nabi sebut, barang siapa yang mendoakan saudaranya secara sembunyi. Sebab makcik tu tak tahu kita doakan dia, betul tak? Budak muda tu tak tahu ni. Tak ada kita cakap, cik saya dah doa dah hidayah untuk encik. Kita tak cakap, kita tak kenal dia, kita tak tahu siapa dia. Tapi senyap-senyap kita tengok, ya Allah terselit dalam hati. Kalau tak sebutkan mula, ya Allah berilah kami hidayah. Rupanya setiap hari kita keluar, kita nampak orang yang memerlukan hidayah petunjuk daripada Allah. Setiap hari itulah kita sedang didoakan kembali oleh para malaikat. Kan Nabi bersabda, barang siapa yang mendoakan saudaranya secara sembunyi, para malaikat mendoakan 10 kali ganda kepadanya. Pulang balik doa tu untuk kita dan zuriat keturunan kita. Subhanallah. Jadi pasal mengumpat ni, saya nak bagi satu senario keadaan. Contohlah perbualan penghuni neraka. Contoh, na'udzubillah, kita bukan dalam neraka. Perbualan penghuni neraka ni sama-sama ahli neraka ni. Seorang makcik tua hajah. Contoh, dia pergi haji apa hajah. Sebab hajah pun mengumpat lagi, betul tak? Walaupun baru balik umrah, mengumpat juga. Subhanallah. Kita tak akan berhenti daripada buat dosa, buat maksiat. Yang mampu kita buat adalah jangan berhenti bertaubat kepada Allah. Tu je yang mampu kita buat. Nak satu hari terlepas daripada tak buat dosa, mustahil, sangat susah. Lagi kita keluar bekerja dan sebagainya, betul kan? Bos lalu mata. Ada rakan sekerja yang selalu mengular tu kan. Kejap keluar. Siku. Dah keluar dah. Kan aku dah kata. Nampak tak mudahnya sangat nak mengata dan mengumpat orang. Sangat mudah. Okey, contohlah perbualan ahli neraka. Hajah ni tanya ahli neraka yang lain, seorang lelaki. Kau ni kenapa masuk neraka ni? Contohlah kan. Kenapa kamu masuk neraka? Saya bunuh orang. Saya gangster dulu. Saya perompak. Memang patut kau masuk neraka. Jenayah yang nampak, betul tak? Bunuh orang, pukul orang, saya gangster dulu. Oh, memang patutlah kau masuk neraka. Dah hajah ni kenapa pula masuk neraka? Contoh perbualan ahli neraka. Hajah tak ada lah bunuh-bunuh orang macam kau ni. Cik tak ada bunuh orang ni. Cik ngumpat je. Faham tak? Cik mengumpat je, tak ada buat dosa-dosa besar. Nampak tak, mengumpat ini satu jenayah, satu maksiat yang tak nampak. Kadang-kadang kita duduk atas tikar sejadah, pakai kain semayang,
pegang tasbih lagi dalam masjid. Dengar tak cerita pasal imam kita? Nampak solehah tapi buat dosa besar. Dalam keadaan yang solehah, ustazah lagi contoh kan, tapi buat dosa besar. Sebab jenayah dia, dosa dia tak sama macam jenayah orang yang berpelukan. Orang yang dedah aurat. Dedah aurat kita nampak lah, ya Allah, dia ni dalam keadaan berdosa buat maksiat. Tapi mengumpat tak nampak buat maksiat. Kadang muka tu kan nampak jernih je. Astaghfirullahalazim. Saya dengar agak cerita dia, apa yang saya tahu lebih lagi. Subhanallah, astagfirullahalazim. Tapi untuk sebagai muhasabah kita bersama, saya akan cerita. Sebut ayat muhasabah tu. Sebagai muhasabah lah ni panduan supaya kita tak jadi macam dia. Ayat mengumpat tu bagi indah-indah, bagi sedap, supaya iktibar kepada kita berdua. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin antaranya sebut ada situasi tertentu sebenarnya boleh mengumpat. Contoh, seorang wanita datang jumpa saya. Tujuan dia cerita pasal suami dia nak dapat penyelesaian. Ustazah macam mana? Itu tak dipanggilkan mengumpat. Tak panggil buka aib. Contoh, dulu kan saya kerja pengundian cara. Takkanlah, puan jangan buka aib suami, jangan ngumpat suami. Habis tu Ustazah, apa nak cerita? Memang dia datang untuk cerita masalah, mesti kena buka aib sikit sebanyak. Jangan sampai buka semua. Bayangkan kalau pergi, orang dah kena pukul sepak terajang, pergi sampai balai polis. Polis kata, ya puan nak buat aduan apa? Tak boleh mengumpat suami. Habis tu, puan datang buat apa? Tak boleh cerita, buka aib. Itu wajib buka aib suami ketika tu. Polis, tuan, saya nak buat aduan, suami saya pukul saya sekian-sekian. Jumpa doktor pula kan? Ni kenapa puan jumpa ni, kenapa lebam-lebam, tak boleh buka aib suami, tak boleh ngumpat. Balik je lah. Nampak tak, keadaan tertentu bukannya lagi perlu tapi wajib. Wajib buka aib. Tengok keadaan. Tapi kalau kita bercerita pada kawan dekat pejabat, benda sama je, luahan perasaan. Kenapa muka masam? Biasalah dengan suami aku. Ceritalah. Yelah aku kena cerita, kau tak bekek je. Macam tu lah bertahun-tahun. Atas alasan luahkan masalah. Masalah tak selesai. Itu namanya mengumpat. Sebab kawan tu bukan bagi nasihat yang bagus pun. Kalau aku jadi kau, dah lama aku minta cerai. Kau ni sabar betul. Tiba-tiba jadi rasa macam penyabar. Baru lepas ngumpat, betul lah aku isi yang sabar. Guru tu. Subhanallah. Jadi kalau kita luahkan sesuatu, aib orang hanya sekadar untuk memuaskan keinginan kita, kita rasa lega, itu adalah tipu daya syaitan. Sebab lega kita itu lega bersalut dengan dosa. Tapi kalau cerita kepada pihak-pihak yang tertentu yang boleh membantu, itu bukan dikira mengumpat. Okey, subhanallah. Saya nak tanya soalan. Antara ini dengan ini, mana yang lebih banyak membentuk diri kita? Yang negatif ke yang positif? Yang ini. Ini belum. Ini kalau pada sebatang pokok, ia ibarat seperti daun hijau. Kan daun hijau kan nampak cantik, nampak segar, betul tak? Kalau kita dapat ni, dipuji, selesa, gembira. Tapi daun hijau berapa lama boleh bertahan? Nanti dia akan mengering, kemudian dia akan gugur. Tetapi yang ini ibarat pasak diri kita. Yang ini, yang negatif ni, ujian, cabaran dalam hidup kita ini ibarat akar kepada sebatang pokok. Yang membuatkan kita kuat berdiri sampai hari ini, yang boleh kita mampu tersenyum hari ini adalah ujian yang kita dapat selesaikan satu persatu dalam hidup kita. Ini yang jadi pasak diri kita, bukan pujian, bukan penghargaan, tetapi ujian demi ujian. Subhanallah. Okey, kita tengok lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang membawa maksud, boleh jadi kamu benci sesuatu, ia baik bagi kamu. Boleh jadi pula kamu sukakan sesuatu tapi ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui, kamu tidak tahu. Kalau kita yakin dengan satu firman Allah ini, satu ni je yang kita pegang betul-betul, hidup kita akan sentiasa bahagia.
Sekarang ni kan dah mula penat kan? Dah mula lapar. Betul ke? Ada yang tak makan, betul tak? Okey, kita buat gerakan bahagia sikit boleh? Okey, duduk tegak kejap. Okey. Bila saya tanya adakah para wanita di sini bahagia? Okey, sabar. Betul ke bahagia ni? Bahagia ya? Buat satu gerakan macam ni. Sebab saya tak boleh pegang ni. Bila saya tanya adakah bahagia, kita buat Alhamdulillah. Cuba ikut. Alhamdulillah. Cinta Allah. Cinta Rasulullah. Cinta Al-Quran. Bahagia. Buat love. Kalau nak buat macam ni pun boleh. Cuba buat. Ada yang keras tangan tu. Tak jadi. Okey, cuba buat love tangan. Saya kurang suka sikit buat love macam ni. Sebab kadang ada orang kata nampak cross lah apalah. Tak apalah kalau pun orang kata itu bukan cross. Tapi nampak macam cross kan. Jadi cuba buat love macam ni. Pernah tak buat gaya love ni? Ada yang macam ni jadi. Tak apa. Yang penting bahagia. Buatlah bentuk apa pun. Ni jadi petak, jadi tiga segi. Tak apa. Nak buat macam tadi pun boleh. Bahagia. Kalau bahagia tu besar sangat, buat besar sangat. Bahagia sampai kena orang sebelah. Ada yang buat macam ni Dia macam ni kan. Nampak love juga. Asalkan bahagia. Bebas nak buat bentuk macam mana, tapi bentuk love. Love tu tanda apa? Sayang lagi. Cinta. Bahagia lagi. Suka. Okey. Love ni dia adalah kalau kita dalam anggota badan kita duduk di mana? Hati ke heart? Heart tu apa dia? Jantung. Hati duduk kat mana? Ni, sebelah kiri kan? Sebelah ni. Habis tu kalau sebut sakit hati, kenapa tunjuk jantung? Sakit hati. Patut kena sebut sakit hati. Kalau berdebar pun patut sebut berdebar-debar hati. Sebut, tunjuk hati. Hati di situ yang membuatkan kita berdebar-debar, jantung. Dia berdegup kencang. Yang rasa cinta semua tu kesan daripada interaksi jantung tu. Dia ngepam laju, ngepam itu, ini bagi kepada otak semua. Dan kalau kita baca satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam sekujur tubuh badan kita ada seketul daging. Wa iza salahat salahal jasadu kullu. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qalbun. Nabi bersabda, dalam badan kita, anggota badan kita ada seketul daging. Sekiranya daging itu baik seluruh anggota badannya. Sekiranya daging itu rosak ataupun busuk ataupun sakitlah seluruh anggota badannya, busuklah seluruh anggota badannya, ketahuilah itu adalah jantung. Cuma kita je orang Melayu kita istilahkan kolbon sebagai hati. Tapi kalau baca kitab Arab, kolbon dia akan terjemahkan sebagai jantung. Sama juga orang putih kan. Heart tu apa dia? Jantung, not liver. Jantung. Dia akan tunjukkan jantung. Dan itu yang bentuk macam tu adalah bentuk jantung, betul tak? Bukan bentuk hati. Hati bentuk macam mana? Lemper je kan? Betul. Tiba-tiba sebut hati. Tak apalah. Ustazah takkan nak ubah pula. Sakit jantung. Tak sesuai kan? Jadi dah terbiasa hati. Tak apa. Jantung hati. Si jantung hati. Betul tak? Okey, saya tanya kita buat gaya tu macam mana? Alhamdulillah. Cinta Allah. Cinta Rasulullah. Cinta Al-Quran. Bahagia. Okey, sekarang sebab ada orang nampak mulut cakap bahagia, buat love tapi muka tak berapa bahagia. Jadi masa buat love tu kena senyum yang sangat manis,
Apa pun sebab derita, mungkin ada yang datang ni baru bergaduh dengan suami pagi tadi, mungkin balak bagi mesej, suami tak balas-balas, duk tengok telefon tak balas-balas lagi. Itu yang gelak tu kan. Ataupun adalah yang dia stres sebab gaji tak masuk. Gaji dah masuk belum? Dah masuk? Allowance belum? Sebab tu sini ceria sikit, situ ketak sikit kan. Apa pun sebab derita kita hari ini, ada benda-benda sedih yang kita bawa, ada bergaduh dengan adik-beradik ke apalah, orang baru tikam belakang ke apa, kita ada 3 sumber bahagia yang paling utama, iaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Al-Quran yang akan kekal bersama kita, tak pernah tinggalkan kita setiap saat. Hatta bila kita mati, berapa lama suami boleh tunggu kita kat kubur? Agak-agak berapa lama dia tunggu? Itu pun dia dah letih tu berlakon sedih tu. Kan? Menangis-nangis, dia sedih sungguh. Tapi berapa lama dia boleh tunggu kita kat kubur? Agak-agak berapa? Lepas kita mati berapa lama dia tunggu? Setengah jam. Dah lapar baliklah dia. Dah ngantuk, penat kan, uruskan kita nangis dah satu hari. Akhirnya dia akan balik. Tetapi yang tak pernah tinggalkan kita, Allah, Rasulullah dan Al-Quran. Nabi bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pembantu, syafaat, penolong kamu untuk masuk ke dalam syurga. Suami tak boleh tolong kita, anak tak boleh tolong kita. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Di hari yang tidak ada manfaat sedikit pun, harta benda, anak pinak kamu, suami kamu, kawan-kawan kamu, ibu bapa kamu, tak ada manfaat, tak boleh bantu. Illa man atallaha, kecuali yang datang bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan jiwa yang selamat. Jiwa yang selamat perlu ada 3 cinta ini. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran. Jadi saya nak, bila saya tanya adakah ibu-ibu bahagia, para wanita sekalian bahagia, kena sebut sumber bahagia itu dengan senyuman. Boleh tak? Okey, duduk tegak semua. Ni kat sini ni yang belum dapat allowance ni, walaupun sedih tak dapat allowance lagi. Okey. Adakah para wanita sekalian bahagia? Buat. Alhamdulillah, tengok tak mahal lagi. Okey, kita test dulu. Adakah para wanita sekalian bahagia? Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Subhanallah. Okey, kali ni buat dengan suara yang kuat, dengan bahagia betul-betul bila buat love, dan cuba pasakkan 3 sumber bahagia kita ni. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran. Itulah sumber bahagia kita nak pasak dalam hati kita. Baiklah, are you ready? Yes, I'm ready. Okey. 1, 2, 3. Para wanita sekalian, adakah para wanita di sini bahagia? Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi kita berhenti dalam aura yang bahagia. Kita berhenti rehat sekejap, sebab memang diminta laluan oleh urus dia untuk berhenti berehat sekejap dalam keadaan rasa bahagia, dan harap masuk nanti juga dengan aura bahagia. Jadi kita berhenti rehat lebih kurang